Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua murid-murid tahun 3. Bersama lagi dengan Ustazah Baizura dalam video YouTube. Okey, dah berapa lama tak nampak muka Ustazah dalam video YouTube ni kan? Okey. Jadi pada hari ini dalam mata pelajaran pendidikan Islam, kita akan membuat seperti tajuk yang awak dah lihat ni, pengukuhan Kem Bestari Solat tahun 3. Okey, 2 minggu lepas kita telah mengikuti program Kem Bestari Solat tahap 1 melalui live di Facebook, betul? Okey, kat situ kita bersama-sama murid tahun 1, tahun 2, tahun 3, kita dengar penerangan daripada ustaz-ustaz kita. Ada Ustaz Hairi, ada Ustaz Zulkifli dan ada Ustaz Faizal. Okey, jadi pada minggu ini apa yang kita akan lakukan ialah pengukuhan Kem Bestari Solat. Waktu tu kita dengar ramai-ramai kan. Jadi pada hari ini kita fokus. Kita nak kepada tahun 3 bersama Ustazah kan. Hari tu Ustazah tak ada bercakap. Jadinya pada hari ini murid-murid bersama Ustazah kita akan buat pengukuhan Kem Bestari Solat tahun 3. Di mana Ustazah akan ulang semula apa yang ustaz-ustaz dah ceritakan, dah nyatakan pada Kem Bestari Solat yang lalu. Okey? Jadi tanpa membuang masa, kita teruskan. Di mana pada hari ini kita akan fokus dalam wuduk dan solat. Wuduk dan solat. Yang pertama kita pergi kepada wuduk terlebih dahulu, okey? Wuduk terlebih dahulu. Kalau sekarang ni awak semua ni dah tahun 3. Okey, bagi Ustazah, murid-murid tahun 3 semua dah reti solat. Memang dah reti solat. Semua dah A+ lah dalam wuduk. Cuma kita mesti kena tengok balik, betul tak kita dah buat ni? Betul tak yang ini kita buat? Ada tak yang ini kita buat? Okey. Jadi kita tengok. Dalam wuduk ini, yang pertama sekali lah untuk cara berwuduk, yang pertama kita ulang semula kan. Yang ini pun awak dah tengok bersama Ustaz Zulkifli. Okey, jadi kita tengok semula. Yang pertama, membersihkan kedua-dua belah tangan daripada segala najis dan kotoran. Ni, dua-dua tangan kita ni. Kita dah bersihkan. Itu terlebih dahulu kita dah. Tapi yang ini apa? Ini rukun atau sunat? Kalau kita tengok kat bawah hujung tu, dia tulis sunat. Sunat ni kalau kita buat mesti dapat pahala. Kalau kita tak buat pun tak apa. Tapi kita mesti nak kumpul pahala kan. Jadinya membersihkan tangan kita ni daripada segala kekotoran dan najis terlebih dahulu. Itu kadang-kadang kita nampak ada orang dia basuh tangan dulu kan. Kenapa basuh tangan dulu sampai pergelangan sahaja? Okey. Jadi yang kedua, berkumur-kumur dan membersihkan hidung. Kalau kat sini kita tengok pun ia adalah sunat. Yang mana kita berkumur-kumur dan membersihkan hidung. Masukkan air, lepas tu kita cuci-cuci. Bukannya awak korek macam ni. Janganlah macam tu. Itu sebelum awak nak ambil wuduk lagi. Okey. Itu yang kedua. Seterusnya yang ketiga, membasuh muka beserta niat. Apa niatnya? Nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Kalau kat sini apa? Wajib. Ini adalah rukun. Jadi ini adalah wajib. Kalau awak tertinggal ini, tak sah wuduk awak. Jadinya kita perlu membasuh muka dengan niat. Macam mana basuh muka? Awak basuh muka kat sini sahaja ke? Tidak. Awak kena basuh muka, kena dekat atas ni. Kena dekat cuping telinga, bawa ke dagu. Habis. Berapa kali? 3 kali. Okey? Itu yang ketiga. Seterusnya, membasuh kedua-dua belah tangan hingga ke siku. Berapa kali kita akan ulang? 3 kali. Jadi ini pun wajib. Betul tak kita buat selama ni? Okey. Seterusnya yang kelima, membasuh air ke kepala. Selalu kan orang akan keliru. Ke rambut atau kepala? Ke rambut atau kepala? Kalau kita kata ke rambut, macam mana orang botak? Tak ada rambut. Macam mana? Ini adalah wajib. Jadi kena ingat. Ke kepala, bukan ke rambut. Bukan ke rambut, kepala ni kan, kepala kita ni. Okey. Jadi bila wajib, kalau orang yang tak ada rambut, macam mana? Sebab tu kita kata membasuh air ke kepala. Awak jangan keliru.
Kalau orang tanya jangan cakap basuh ke rambut. Begitu. Okey, jadi kita teruskan yang keenam. Menyapu kedua-dua belah telinga. Belah telinga ni kan. Macam mana tu? Menyapu kedua-dua belah telinga sebanyak 3 kali. Kalau yang ini apa? Sunat. Yang ini sunat. Kalau awak tak buat pun tak apa. Tapi kita buat. Okey, seterusnya. Membasuh kedua-dua belah kaki hingga ke buku lali. Membasuh kedua-dua belah kaki hingga ke buku lali. Jangan awak basuh sampai ke lutut. Beria awak basuh sampai ke lutut. Sampai buku lali cukup. Dan ini adalah wajib. Seterusnya, yang ini tak ramai lagi yang buat dan tak ramai lagi yang dah hafal. Jadinya, kalau boleh, lepas ni kita hafal sama-sama doa. Selepas wuduk ni, lepas wuduk kita baca doa. Siap je wuduk kita baca doa ni. Apa doa dia kita tengok sama-sama. Kita baca sama-sama. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin. Waj'alni minal mutatahhirin. Waj'alni min ibadika salihin. Amin. Itu doa dia selepas wuduk. Dah selesai wuduk kita. Kan? Dah selesai wuduk kita. Bila dah selesai wuduk, apa kita nak buat? Tadi lepas buat tajuk wuduk, kita akan solat. Kan? Kita masuk buat tajuk solat. Ustazah nak laju ni sebab kita dah dengar dah sebelum ni dengan ustaz-ustaz. Ustazah ulang semula. Ustazah terangkan sikit-sikit dahulu sebab kita dah dengar sebelum ni dengan ustaz-ustaz kita kan. Okey. Jadi seterusnya adalah dalam solat. Solat ada berapa rukun? Ada 13 rukun. Cukup tak rukun kita yang 13 ni selama ni kita solat? Okey, jadi kita akan tengok. Kalau kau tengok kat sini, kita mula daripada atas ni, mula dari niat yang pertama hinggalah yang terakhir. Apa dia? Tertib. Okey, kita tengok dari yang pertama. Okey, sama-sama. Yang pertama adalah berdiri tegak. Berdiri tegak. Tengok contoh gambar ni. Awak belum tengok ke dah tengok sebelum ni? Awak tengok contoh ni. Macam mana lelaki, macam mana perempuan. Kalau boleh, yang lelaki tu tengok macam mana jarak kaki dia. Yang perempuan kena rapat kaki. Ni konon kaki lah. Kena rapat kaki kan. Okey, kita tengok. Berdiri menghadap kiblat jika mampu. Mata memandang tempat sujud. Mata memandang tempat sujud. Mula kita dah berdiri. Pandang kiblat. Jangan awak pandang kiblat sana, awak pusing sana. Kita kena tahu mana arah kiblat. Dah tahu, kita kena berdiri tegak. Lepas tu apa? Mata memandang tempat sujud. Jangan awak pandang atas, jangan awak pandang tepi. Kita kena pandang tempat sujud. Kemudian, apa kita kena buat? Niat solat. Kita nak solat apa waktu tu? Solat subuh, solat zuhur, solat maghrib. Niat itu yang tentukan awak nak solat apa. Okey? Yang pertama sekali kena ingat berdiri tegak. Okey, seterusnya yang kedua adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Di mana apa lafaz dia? Kalau kita tengok kat atas tu, Allahu Akbar. Kan? Mana dilafazkan dalam keadaan berdiri tegak dan menghadap kiblat. Seterusnya diiringi niat solat dalam hati. Dalam hati. Kan? Okay, kalau kita tengok kat sini, macam mana tangan kita ni? Ustazah tertutup pula. Okey, tengok. Ini kalau lelaki. Kalau tengok kat sebelah Ustazah ni, sebelah ni, lelaki macam mana? Separas dengan telinga. Ni telinga kan? Separas dengan telinga kat sini. Lelaki. Okey, kalau perempuan, Allahu Akbar. Kan? Macam tu. Itu kedudukan tangan. Ustazah betulkan. Ustazah betulkan balik muka Ustazah. Okey, yang ini kedua takbiratul ihram. Apa lafaz takbiratul ihram? Allahu Akbar. Okey, seterusnya. Yang ketiga, ni dia. Niat kita tadi. Ustazah kata apa tadi? Kita nak solat subuh, nak solat zuhur, solat maghrib, solat isyak, solat asar. Mana satu kita nak? Sebab apa berbeza niat? Sebab setiap solat berbeza rakaat. Kalau solat subuh berapa rakaat? 2.
Kalau zuhur 4, asar pun 4, maghrib 3 dan isyak pun 4. Berbeza niat sebab kita nama solat pun lain dan dan bilangan rakaat pun berbeza. Jadi kalau kat sini kita tengok, kalau kita solat subuh waktu bila? Waktu pagi. Waktu subuh kan? Okey. Zuhur tengah hari, asar petang, maghrib senja, isyak malam. Jadi kalau kat sini kita tengok niat solatnya. Yang pertama solat subuh. Usalli fardhu subhi rak'ataini adaan lillahi ta'ala. Okay, ini kalau awak solat seorang-seorang. Kalau awak jadi imam, yang lelaki jadi imam, yang perempuan boleh jadi imam? Boleh, tapi imam sesama perempuan. Okay, tak apa. Kalau kita jadi imam, apa kita punya niat? Usalli fardhu subhi rak'ataini imaman. Imaman lillahi ta'ala. Itu imam. Kalau kita jadi makmum, kita kat belakang, imam kat depan. Ayah kita imam, abang kita imam. Apa kita nak niat kita? Usalli fardhu subhi rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Beza ya. Kalau seorang adaan, kalau kita jadi imam, imaman. Kalau kita jadi makmum, ma'muman lillahi ta'ala. Sama juga dengan niat-niat solat yang lain. Okey? Inilah niat-niat solatnya. Ustazah rasa kalau murid tahun 3 ni semua dah tahu kan niat-niat solat. Solat fardu. Tapi kalau belum, kita akan hafal sama-sama. Awak kena hafal sama-sama nanti, boleh? Okey, ini niat solat. Seterusnya, yang keempat, kedudukan tangan. Macam mana kedudukan tangan awak waktu awak solat? Biar lepas je ke? Kita letak, kita genggam ni kita punya tangan. Tangan kanan, ni tangan kanan Ustazah. Ni tangan kiri. Tangan kanan dekat atas tangan kiri. Okey, kat mana? Selepas mengangkat takbir, tangan diletakkan di atas perut. Kita tengah qiyam. Kalau kita tengok orang, Ustazah rasa tak semua orang tahu dah macam mana kedudukan tangan kita waktu solat kan. Okey, letak di atas perut. Okey, ni buat peace. Buat peace. Letak sini genggam. Okey, ni dua ni. Genggam. Tangan ni letak kat atas perut. Ni awak nak senang, ibu jari awak ni letak kat pusat awak. Pun boleh. Jadi kita tahu kat mana kedudukan tu. Okey, kalau kita tengok contoh gambar sebelah ni kan. Tangan dia macam mana kedudukan tangan dia? Nampak dua ni. Yang lebih tu genggam. Macam tu. Okey. Seterusnya, kita pergi yang keempat. Lepas kita dah betulkan kedudukan tangan kita tadi, yang pertama sekali kita nak buat adalah membaca doa iftitah. Doa iftitah. Selepas kita Allahu Akbar, lepas tu kita kiamkan tangan. Awak tak nampak, sepatutnya kena letak dekat perut, atas perut. Okey, kita akan baca doa iftitah. Okey, ini ialah doa ini disunatkan membacanya selepas mengangkat takbir. Ini adalah sunat, tapi kita akan baca dia. Ya, apa bacaan dia? Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bizalika umirtu wa ana minal muslimin. Itulah doa iftitah. Okey, selepas doa iftitah kita nak baca apa? Kita baca surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah. Kalau tengok dekat atas muka cikgu, muka yang perempuan ni, atas kepala dia ada sebut apa? Membaca surah Al-Fatihah adalah wajib. Adalah wajib ketika solat. Tak boleh tertinggal. Tak naklah baca surah Al-Fatihah, tak boleh. Sebab ia adalah wajib. Jadi wajib ni memang kena baca. Macam mana baca surah Al-Fatihah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim.
maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kan selalu kalau kita solat jemaah. Okey. Membaca surah Al-Fatihah ni wajib. Jadinya kita tak boleh tinggal. Selepas baca surah Al-Fatihah, apa kita boleh buat? Okey, seterusnya. Okey, selepas kita baca surah Al-Fatihah, kita akan baca surah lazim. Kita nak baca Qul huwallahu ahad, kan, surah Al-Ikhlas, Qul a'udzu birabbin nas, kan, surah An-Nas atau surah Al-Falaq. Cuma itu adalah sunat. Okey, seterusnya apa yang rukun solatnya ialah rukuk dan tumakninah. Rukuk dilakukan dengan membongkokkan badan hingga membentuk 90 darjah. Awak kena macam ni. Jangan macam ni. Tengoklah, tengok gambar ni. Macam mana dia rukuk? Betul tak? Okey, tumakninah ni apa? Tumakninah ni berada dalam keadaan tetap atau tenang. Kita tak adalah kita rukuk. Tak ada. Kita tenang. Allahu Akbar, rukuk. Tenang je kan. Apa bacaan ketika rukuk? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Berapa kali? 3 kali. Itu bacaan ketika rukuk. Okey, seterusnya lepas rukuk kita nak iktidal. Apa dia iktidal? Dilakukan dengan berdiri tegak sempurna sambil mengangkat kedua tangan setinggi telinga bagi lelaki dan sejajar dada bagi perempuan dengan lafaz tertentu. Lepas daripada rukuk kan, subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Sami Allahu liman hamidah. Turun tangan. Rabbana lakal ham. Okey. Bila itulah bacaan ketika iktidal. Okey, selepas iktidal kita akan sujud. Sujud dan tumakninah juga kita kena buat dalam keadaan tenang, tak nak laju-laju. Okey, tunduk sehingga ke paras lantai. Maksudnya sujud kita ke lantai. Kat mana tadi? Kita nak tempat sujud kita kan? Okey, ia dilakukan dengan meletakkan 7 anggota sujud ke lantai. Apa dia? Dahi, tapak tangan. Okey, dahi, tapak tangan ada 2 lutut dan 2 hujung jari kaki. Jadinya ada 7 anggota yang kita letak kat lantai. Mesti kena lantai. Jangannya awak tangan tu awak guna jari je. Ni lantai awak macam ni je. Tak ada. Dia kena tapak tangan. Tapak tangan yang kena melekat kat lantai. Okey. Okey, apa bacaan ketika sujud? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Macam tu. Okey. Kalau kita tengok yang perempuan tu, tengok sebelah tu yang perempuan, jari tangan dirapatkan dan siku dirapatkan ke badan. Jari tu jangan buka macam ni. Rapatkan. Perempuan kan kena sopan kan? Rapatkan. Tangan pun kepit. Siku tu letak dekat peha. Letak kat peha. Jangan letak kat lantai. Letak kat peha. Okey? Okey, kalau yang lelaki apa? Tengok ni. Jari tangan dirapatkan, siku diangkat. Lelaki kena kepak sikit. Kalau perempuan dia kan tadi dia malu sikit kan. Tutup. Okey, kalau lelaki macam itulah. Seterusnya yang ke-10, duduk antara 2 sujud. Duduk antara 2 sujud di mana dilakukan dengan duduk secara iftishraj. Punggung berada di atas tapak kaki kiri seolah kaki kiri dijadikan pelapik sementara kaki kanan ditegakkan di atas lantai. Kedudukan sama lelaki dengan perempuan, tak ada beza. Kalau sujud tadi macam ada beza kan? Kalau ni tak ada, sama je lelaki perempuan. Jadi apa bacaan duduk antara 2 sujud ni? Bacaan dia Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu bacaan dia. Kan? Okey, tengok kalau kita tengok gambar sebelah ni macam mana kedudukan tangan. Letak atas peha. Lepas tu macam mana kedudukan kaki kita. Betul tak awak buat selama ni? Okey, sama tak macam gambar tu? Okey, seterusnya yang ke-11, duduk tahiyat awal. Duduk tahiyat awal. Duduk tahiyat awal ni dilakukan dengan duduk secara iftishraq juga. Sama je macam tadi, duduk antara 2 sujud. Cuma
jari tangan kanan kita ni digenggam dan jari telunjuk kita luruskan. Kan, kita luruskan. Lepas tu kita bacalah bacaan tahiyat. Okey? Apa bacaan tahiyat awal? Ini bacaan tahiyat awal. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey. Waktu awak duduk tu jari awak macam ni, bila kita nak angkat macam ni, waktu kita sebut asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu, waktu tu kita angkat jari telunjuk kita ni. Boleh? Okey. Seterusnya, duduk tahiyat akhir. Tadi kalau tahiyat awal sama macam duduk antara dua sujud. Kita duduk atas kaki, punggung kita berada di atas kaki kiri. Kalau tahiyat akhir dilakukan dengan duduk secara tawarruk. Tawarruk di mana punggung diletakkan ke lantai dan kaki kanan ditegakkan. Kaki kiri berada di bawah kaki kanan. Kalau kita tengok kan gambar ni kan. Macam tu. Seterusnya, kedua tapak tangan diletakkan di atas lutut, jari dirapatkan. Jari tangan kanan digenggam, jari telunjuk diluruskan. Kedudukan sama je lelaki perempuan. Cumanya jari kanan tu kita memang sentiasa luruskan. Cuma bila asyhadu alla baru kita angkat ke atas kan. Selalu kita ke bawah macam ni. Asyhadu alla ilaha illallah. Begitu. Okey. Seterusnya. Ini bacaan tahiyat akhir. Tadi tahiyat awal. Yang ini bacaan tahiyat akhir. Kalau tahiyat awal tadi sampai ni barisan yang atas tu. Sampai situ wa ala ali Muhammad tu kan. Kalau tahiyat akhir sama je mula daripada at-tahiyah. Cuma kita sambung. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu kita punya bacaan tahiyat akhir. Okey. Memberi salam. Lepas je habis tu tadi innaka Hamidum Majid. Apa kita nak buat? Kita memberi salam, memalingkan muka ke arah kanan. Sekarang ni kanan sebelah sini. Memalingkan muka ke arah kanan sambil mengucap salam diikuti sebelah kiri. Okey, sambil mengucap salam. Apa yang kita nak bagi salam? Pandang kanan sambil mengucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Kanan. Lepas tu ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi. Ke kiri. Senang je kan kita bagi salam. Okey? Mulakan dengan kanan, lepas tu ke kiri. Okey, seterusnya sujud sahwi. Apa ni sujud sahwi ustazah? Apa ni sujud sahwi ustazah? Okey. Sujud sahwi ialah 2 kali sujud yang dilakukan selepas tahiyat akhir dan sebelum salam. Ia dilakukan apabila terdapat perkara dalam sunat ab'ad yang terlupa atau yang telah ditinggalkan. Okey. Yang ini kita dia kata apa? Selepas tahiyat akhir tadi. Innaka Hamidum Majid. Kalau tak kita terus je kan bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini tidak. Sebelum kita bagi salam, innaka Hamidum Majid, kita sujud. Kenapa kita kena sujud sahwi? Bila kita tertinggal sunat ab'ad ataupun kita dah tinggal, kita ingat tapi kita tinggal. Apa dia? Contohnya adalah doa kunut. Kita tertinggal doa kunut kan waktu solat subuh. Kita kena ganti dengan sujud sahwi. Apa bacaan sujud sahwi? Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Okay, kita sujud macam biasa pun 2 kali kan.
Kita sujud, lepas tu bangun, duduk antara dua sujud. Sujud lagi, bangun, baru Assalamualaikum warahmatullahi. Awak jangan pula ulang tahiyat akhir lagi. Tadi dah tahiyat akhir. Lepas tahiyat akhir, terus bangun, sujud. Sujud, baca Subhana man la yanamu wa la yashu 3 kali. Bangun, duduk antara dua sujud. Sujud lagi, bangun. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Okey. Jadi itu selesai. Tapi ini kalau awak ada tertinggal sunat ba'ad. Kalau tak ada, tak. Lepas tahiyat akhir tu terus je bagi salam. Selesai solat kita. Okey. Itu sahaja mengenai wuduk dan solat. Kita buat pengukuhan lagi. Yang apa yang kita dah dengar sebelum ni waktu kem bestari solat. Okey. Tugasan. Apa tugasan awak pada minggu ni? Ada ke tugasannya? Ustazah, kita kan ulang je. Ada tugasannya. Okey. Apa dia tugasan? Yang pertama sekali Ustazah minta awak tulis dalam buku tulis nombor 7 ataupun buku tulis pendidikan Islam. Ustazah nak awak tulis semula lafaz niat solat 5 waktu. Mesti 5 ya, subuh, zuhur, asar, maghrib dan isyak. Tulis niat solat 5 waktu ni berserta maksud dalam buku tulis nombor 7 ataupun buku tulis pendidikan Islam awak. Okey. Itu je tugasan awak. Tak. Ada lagi. Dan satu lagi, apa dia? Rakam video ataupun suara. Ustazah tak kisah awak nak buat yang mana. Rakam video ataupun suara awak lafaz niat solat 5 waktu, solat fardu 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Kalau awak buat video, lagi bagus. Lagi seronok. Kalau tak boleh nak buat video pun tak apa. Awak buat rakam suara. Di mana dalam video ataupun rakaman suara tu awak cakap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya, awak sebutlah nama awak. Okey, nama saya siapa contohnya? Nama saya nama Ustazah lah. Nama saya Siti Nurbaizura. Saya dari kelas 3 apa? 3 Ghazali, 3 Razi, kan? Awak sebutlah awak dari kelas mana. Okey, lepas tu terus awak baca niat solat subuh. Usolli fardhu subhi rak'ataini adaan lillahi ta'ala. Okey? Berserta maksud sahaja aku menunaikan solat fardu subuh 2 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Okey? Okey. Kalau rakam video dan suara ini, Ustazah bagi tempoh lama. Dari hari ini sehingga 17 September. 10 hari Ustazah bagi awak buat. Contoh kalau hari ni awak tak hafal lagi. Tak apa kan, awak tak hafal lagi. Awak hafal dulu. Tulis dulu dalam buku tulis hari ni. Esok awak start hafal. Hafal ni niat solat fardu ni. Lepas contoh awak hafal sehari solat subuh dulu. Lepas tu zuhur dulu, asar. Okey, Ustazah bagi tempoh 10 hari ni. Kan? Lama ni takkan awak tak boleh buat. Mesti boleh buat punyalah. Murid-murid Ustazah tahun 3 ni memang terbaik kan. Okey. Kat mana? Seterusnya hantar rakaman ke Telegram kelas bahagian ulum. Bahagian ulum. Okey, hantar rakaman, tak kisah video ataupun suara, ke Telegram kelas bahagian ulum. Boleh? Itu sahaja tau. Itu sahaja. Okey, nanti Ustazah akan bagi apa nama ni? Nanti Ustazah akan bagi gambar ni. Gambar niat solat ni. Awak bolehlah tiru semula. Awak salin. Awak salin dalam buku tulis nombor 7. Jangan lupa tulis hari, Selasa, tarikh hari ni. Ataupun kalau awak buat hari lain tu, awak tulislah hari lain kan. Jadi awak jangan lupa tulis hari, tulis tarikh. Tajuk dia itulah niat solat dan awak kena tulis 5. Ikutlah awak nak warna ke, nak buat cantik-cantik macam mana nak buat hiasan ke. Awak nak buat kotak-kotak ke, awan-awan ke. Tulis elok-elok. Okey, awak dah tahun 3. Kena tulis cantik-cantik. Jadi, terima kasih. Untuk hari ini itu sahaja. Okey, nanti Ustazah akan ada sertakan 2 link video Upin dan Ipin. Awak boleh tengok. Mungkin awak dengar Ustazah cakap ni lajulah sangat kan. Apa benda Ustazah cakap ni, nak tunjuk pun tak nampak. Muka Ustazah kecil je. Awak boleh tengok video Upin dan Ipin mengenai wuduk dan solat. Awak boleh tengok macam mana Upin Ipin comel berdua tu dengan kawan-kawan dia. Macam mana dia orang ambil wuduk, macam mana dia orang solat kan. Kita belajar juga daripada Upin dan Ipin. Awak kan suka tengok kartun ke tak suka dah? Alah, suka tengok lagi. Ustazah pun suka tengok Upin Ipin. Takkan awak tak suka. Jadi, untuk hari ini, itu sahaja. Sekian, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye.